Tetapi pendapat awak setakat ini? Jadi saya akan katakan bahawa istilah yang lebih tepat untuk apa yang akan ditandatangani pada hari Jumaat di Switzerland ialah memorandum salah faham. Dan saya akan beritahu awak kenapa. Saya rasa pada dasarnya apa yang dinyatakan dalam dokumen ini ialah Selat Hormuz akan dibuka serta-merta dan pihak Iran sebagai balasan sekatan akan ditarik balik dan mereka boleh menjual minyak sebanyak yang mereka mahu. Inilah yang dinyatakan dalam memorandum persefahaman ini. Selain itu, orang Iran berjanji, saya boleh katakan, janji kosong, seperti kami tidak akan memperoleh keupayaan nuklear, yang mana mereka sudah pun janji pada tahun 2015 dalam JCPOA. Kita sudah tahu itu. Pada asasnya, apa yang dinyatakan oleh memorandum salah faham ini juga ialah dalam masa 60 hari, pihak akan ada perbincangan dan rundingan mengenai apa yang akan berlaku dengan uranium yang sangat diperkaya dan pengayaan di Iran. Kita perlu ingat dua perkara. Pertama, orang Amerika berperang kerana dua perkara. Mereka telah mengadakan rundingan yang sangat terperinci mengenai nuklear dengan orang Iran di mana mereka tidak dapat mencapai sebarang persetujuan. Dan ia jauh melebihi 60 hari yang diberikan sekarang. Yang kedua ialah janji oleh Presiden Trump kepada rakyat Iran bahawa bantuan sedang dalam perjalanan yang sebenarnya tidak berlaku sama sekali. Ia sebenarnya, saya boleh katakan sekurang-kurangnya, ia menyelamatkan rejim ini dengan menarik balik sekatan, memberi mereka talian hayat dengan membenarkan penjualan minyak. Jadi saya ingin katakan bahawa jika kita lihat pada memorandum persefahaman yang akan ditandatangani pada hari Jumaat, ini sudah pasti bukan hasil yang Trump boleh capai daripada perang ini, yang mempunyai pencapaian ketenteraan yang sangat besar. Tetapi dia tidak dapat menterjemahkannya kerana Hormuz, kerana selat itu, dia tidak dapat menterjemahkannya kepada pencapaian politik atau diplomatik. Jadi saya akan katakan bahawa ini sebenarnya adalah kegagalan oleh Trump dan pasukannya. Dan saya sangat meragui bahawa dalam 60 hari kita akan melihat satu perjanjian yang sangat terperinci mengenai isu nuklear. Jadi kita akan kembali ke titik asal atau lebih teruk lagi jika anda mahu. Nampaknya lebih teruk daripada titik asal. Dan seperti yang anda jelaskan, rejim Iran masih kekal utuh. Kumpulan proksi pengganas masih akan dibiayai. Ia benar-benar mengejutkan, Yakov, terutamanya apabila anda bercakap tentang operasi bersama AS Israel. Israel bersama Frank dan Santen yang secara literal berada di kokpit ketika mereka menghapuskan pemimpin tertinggi dan 40 orang komander dalam rejim Iran. Namun, di sinilah kita mengetahui di media sosial apa yang sedang berlaku dalam memorandum persefahaman ini. Ya, baiklah. Pertama sekali, saya benar-benar bersetuju dengan penerangan Yaki mengenai MOU ini dan kemana ia mungkin akan membawa. Dan apa yang saya ingin tambah kepada pemerhatian ini ialah, mari kita lihat secara menyeluruh dan lihat di mana kedudukan kita secara strategik berbanding paksi Iran. Berita baiknya ialah, walau seburuk manapun perjanjian ini, dan ia memang nampak tidak baik langsung, ia masih tidak mengubah hakikat bahawa keseimbangan kuasa akibat perang ini dan perang pada bulan Jun telah berubah secara drastik memihak kepada kita. Program nuklear Iran telah dikekang dengan ketat. Program peluru berpandu balistik mereka juga telah dikekang dengan ketat, dan program proksi mereka turut dikekang dengan ketat di mana-mana. Lubnan, Gaza, dan di kawasan lain di Timur Tengah. Jadi, itulah berita baiknya. Sekarang, persoalan sebenar, ujian sebenar ialah, adakah Israel akan mengekalkan pencapaian ini pada masa hadapan, walaupun terpaksa melakukannya bersendirian? Itulah ujian yang besar. Ini adalah ujian asas yang akan menjadi tanggungjawab sesiapa sahaja yang memimpin negara ini. Sama ada Perdana Menteri Netanyahu atau sesiapa pun. Musim pilihan raya akan tiba tidak lama lagi. Ini akan menjadi persoalan strategik asas. Adakah Israel akan mengekalkan pencapaian ini walaupun terpaksa melakukannya sendiri atau tidak? Jadi, hala 7 selepas ini masih menjadi tanda tanya. Tetapi saya rasa kita juga harus berasa lega dengan hakikat bahawa banyak pencapaian yang telah dicapai sepanjang perang ini tidak boleh dipadamkan begitu sahaja esok. Ia tidak boleh dipadamkan dalam masa 24 jam.
Iran tidak boleh secara ajaib membina semula tapak nuklir yang telah dimusnahkan dalam sekelip mata. Ia tidak boleh membina semula program peluru berpandu yang mengambil masa 30 tahun dan ratusan bilion dolar untuk dibina dalam sekelip mata. Ia akan mengambil masa. Sekarang, apabila ia mula melakukan perkara itu, dan kita harus mengandaikan selagi rejim ini wujud, ia akan mula melakukannya. Itulah saat ujian sebenar akan tiba. Inilah saat ujian besar bagi Israel. Ia akan menjadi ujian yang sukar. Tetapi harapan saya adalah keputusan yang betul akan dibuat. Karena pada akhirnya, kepentingan keselamatan yang melibatkan kelangsungan hidup kita mesti diutamakan daripada segala-galanya.